Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha timbalan pengurusi masjid, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tu imam, tu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini melaksanakan salat subuh berjemaah, dan ini merupakan satu nikmat yang besar kerana salat subuh berjemaah berada dalam zimmah Allah, satu penjagaan, jaminan daripada Allah. Besarnya kelebihan salat subuh berjemaah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini adalah satu tajuk yang ringkas tetapi mungkin memaknakan dalam hidup kita. Saya tajukkan dengan sedikit renungan, ibrah, apa yang dapat kita ambil pengajaran istifadah berkenaan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah bagi umatku pada waktu paginya. Hadis ni adalah satu hadis merupakan bagaimana kita meletakkan kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada seorang pun atas muka bumi hidup lebih daripada 24 jam sehari. Dan tidak ada mana-mana orang pun di muka bumi ini hidup kurang daripada 24 jam sehari. Dia akan hidup dengan masa yang sama, baik pun 24 jam, tak baik pun 24 jam. Kaya pun 24 jam, miskin pun 24 jam. Tapi apa yang berlaku, kita akan tengok, walaupun 24 jam, tapi yang ni berjaya, yang ni kurang berjaya, yang ni sederhana hidup, yang ni amat kaya, yang ni kedudukannya tinggi, yang ni biasa-biasa. Apa antara puncanya? Puncanya adalah dua perkara. Yang pertama, bagaimana kita susun masa kita, time management. Yang kedua, bagaimana kita mengkualitikan masa kita, quality times. Di samping punca-punca lain tu banyaklah, nak sebut dua perkara ni. Kalau kita tengok tubuh dan fizikal kita ni lebih kurang sama je. Kalau malam tu biasanya dia mari mengatuk tidur, siang bangun, dan masa nak tidur lagi juga masa sedang dengar orang ngajar. Tu pun satu hal lah, dia boleh tidur lagi masa tu. Masa kita banyak tu je, lebih kurang sama semua. Tapi kenapa Nabi tekankan hadis Allahumma barik li ummati fi bukuriha?
Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada waktu pagi. Dalam bahasa yang mudah, sebenarnya dalam hidup manusia, kalau kita hanya ambil waktu pagi, kita akan berkeselesaian dalam hidup kita. Ambil waktu pagi. Di sini saya bukan bercakap dari sudut orang kerja kerajaan atau orang kerja swasta ataupun orang kerja dengan orang. Ni cara umum. Orang dia kerja diri dia sendiri. Kalau ambil waktu pagi, maka berkat hidup pada waktu pagi tersebut, dia akan selesai hidup dia sepanjang hari. Malam, ada orang tu daripada pagi pukul 5:30 bangun, bergegas pergi tempat kerja, pergi kerja, balik pukul 8 malam. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Terpaksa dia habiskan masa dia kerana dia nak kerja ni balik pun kata orang long lai dah. Isteri dia juga kerja letih. Anak-anak tak ada kasih sayang, kurang kasih sayang. Kerana banyak masaan kita ni habis dalam keadaan macam tu. Tapi ada orang tu kita tengok, dia hanya tumpu waktu pagi. Dia buat mudah. Saya nak contoh yang biasa saya contoh. Saya kata Pak De Mak De. Pak De Mak De ni, dia kerja buat nasi lemak. Tapi dia cuba buat nasi lemak special. Dia guna beras basmati, beras lonjek, sedap lah. Dia pula letak, kalau telur tu sebiji, ialah mahal lah sikit, RM3. Tapi orang makan puas hati. Pilih pula dia tak 3 ekor pilih, tapi sudu dia letak. Pilihkan kecil-kecil, sudu. Dia orang makan puas hati. Dia letak RM3. Pukul 4 pagi dia bangun, masak, pakai gas besar semua sekali tu, boleh sepuyuk. Pukul 5:30 settle. Pukul 6 tu siap-siap angkat letak atas van ataupun kereta Hilux dia. Pukul 6 suku, dua-dua ni sampai kat masjid. Sampai kat masjid, pada mak dia letaklah duit RM1, RM2 dalam tabung masjid. Masuk semayang sunat. Semayang. Sudah semayang, masuk waktu isyak, waktu subuh. Dan 20 atau kurang sikit, lebih sikit masuk semayang. Sudah semayang berjemaah. Sudah semayang berjemaah, pada mak dia angkat tangan amin cepat, dia pun keluar. So, bila ada perhati, Pak De ada tak hari ni? Nampak Pak De keluar, berlari rakyat ke Pak De. Pak De, kata apa dia pula? Hari ni 200 buku. Keluar tak lagi masjid, dapat 200 buku dah. So, bila kata, nak bila? Pak De tanya. So, bila kata, kalau boleh, tengah jam lagi, nak ambil dah. Dia kata okey. Makanya Pak De pun pergilah mana-mana kepala sipang, pasang sekejap dia punya ni. Maka Pak De bubuh, mak De buku. Pak De bubuh, mak De buku. Tak daripada pukul 6:30 menega ataupun 6:45, pukul 7:30 kat pukul 8 habis solau. Dapat RM600. Buat modal RM200. Simpan tabung haji Pak De 100, mak De 100. Buat belanja mak De 100, Pak De 100 dalam poket belanja harian. Sebelum balik pukul 8 tu pergi beli bahan untuk jamuan untuk esok hari pula berniaga. Apa
Apa yang berlaku? Sudah beli barang, mak ada pun pergi kedai makan. Sebab orang yang buat nasi lemak yang sedap ni, dia tak makan dah nasi lemak dia. Dia makan roti canai, dia makan benda lain pula. Mi goreng, dia jemu. Pukul 10 sampai rumah dah. Tidur dah pula. Bangun tak bangun pukul 11. Mak dia pun tolong masak. Pukul 12 siap. Pak dia duk tengok apa yang patut. Surat khabar zaman sekarang ni pakai iPad dah. Pak dia tengok berita-berita ni. Pak dia advance tengok berita. 12.30 dua-dua makan. Pukul 1 sudah makan, mereka pun siap-siap pergi ke masjid. Tiap kali masuk masjid letak RM1, RM2, begitulah. Balik masjid, berehat dulu. Asar siap pergi masjid. Balik masjid, Pak dia keluar pergi mengeteh mak dia buat garden. Pukul 6.30, pukul 7, Pak dia mak dia siap pergi ke masjid. Tiap malam orang ngajar, Pak dia mak dia ikut. Pak dia pergi Mekah dah 10 kali, umrah 8 kali, haji dah 2 kali. Hidupnya tenang. Bila ada orang mari ceramah minta sedekah, minta untuk infak kepada Palestin, bina masjid, Pak dia boleh bagi RM50 selamba je. Tuan-tuan, saya nak sebut Pak dia hanya mengambil masa waktu pagi je. Waktu pagi je Allah bagi hidup dia tenang, senang. Dia tak kalut. Agamanya dia boleh jaga, ibadatnya dia boleh jaga, keluarganya tenang, kehidupannya tenang. Dia tak kisah. Alhamdulillah. Poin yang saya nak sebut, kenapa? Kerana mula waktu pagi. Kerana waktu pagi ni ada barakah. Start pagi, kita balik kampung hari raya. Bila balik 3 hari, isteri kita taklah masak. Jadi carilah kedai. Pukul 6.30 kita pergi kedai tu, tengok pakat tutup habis. Hati kita kata payuh nak cari kedai sungguh ni. Memang orang raya, kalau kampung dia raya sungguh. Tengoklah satu kedai buka, berapa ramai orang kerumun. Hari tu kalau ramai buka, berapa banyak dah untung. Tapi kerana dia usaha, maka dia berjaya, tuan-tuan. Ni kita nak gambarkan. Apa-apa pun pada waktu pagi. Bila waktu pagi kita boleh gunakan dengan sebaik mungkin, kita berjaya. Tapi apa yang berlaku? Hari cuti kita tidur. Bangun pukul 10 dah duk cari kat mana ni. Hidup kita tak ke mana. Hidup kita tak ke mana. Tapi tengok orang yang berjaya pagi-pagi. Cuba pergi pasar Selayang. Cuba pergi pasar-pasar ni. Mereka pukul berapa mereka ada pagi-pagi. Cuba tengok orang yang berjaya. Semuanya waktu pagi. Anak-anak nak mengapak waktu pagi. Yang cergah, kita boleh tengok anak kita 5 orang. Pak jenis berjaya ni, kalau kita tengok waktu pagi tu dia bangun awal. Siap-siap dah nak pergi sekolah ni. Cara tu kita nampak. Tapi kalau lolek, slow, mak gerak, ayah gerak, pukul 7 baru nak pergi cecah, ayah pun atok, payahlah mu. Semangat. Bila tua kita tengok hak ni hak berjaya, mana Sabah pun dia daripada awal lagi semangat. Hak ni memang daripada dulu dah cukup-cukup makan. Ini menunjukkan kita kena ambil betul-betul waktu pagi kita. Cukup waktu pagi. Orang yang bijak, waktu pagi ni dia selesai banyak masalah. Waktu pagi ni
Dia selesai dari segi urusan, dari segi apa, kita nak temu bos, kita pergi pejabat, ni petua tuan-tuan. Kalau bos besar, kalau tuan-tuan nak temu, pergi awal pagi. Sebelum dia sibuk hal lain, masuk waktu pukul 8, temu dia masa tu pukul 8. Tuan-tuan nak ikut jadual tuan-tuan pukul 9.30. Dia bukan tak boleh nak jaga tuan-tuan, tapi selepas daripada tu direct meeting. Hak ni urgent, hak ni urgent, hak ni dengar ke besar, hak ni dengar ke besar, hak ni kena pergi sini. Yalah, bukan tidak hormat kita, sebab kita ni pun bukan Perdana Menteri. Lainlah kalau kita hak tu, kita lagi besar, dia kena ikut kita. Kita berhajat ke dia, kita buat macam dia berhajat kita. Itu jadi masalah. Selesai pagi, yang ni selesai, yang ni selesai. Kita akan jadi tenang yang amat sangat. Kenapa kita tak cukup masa? Sebab kita silap untuk catur waktu pagi kita apa yang kita nak buat. Bayangkan tuan-tuan, seorang yang terkenal sebagai bos, setiap hari kertas yang sapa kat dia tebal ni, kertas ataupun surat-surat tebal ni, hak saing pula tebal ni. Kalau dia main relax berada, masuk cakap, lepas tu loleh pergi makan pula buah hanyut, balik tempat tu nampak orang ramai gini, bila nak semok kertas hak urgent hak ni, tak ada. Tapi kalau dia syak masuk pukul 8, dia tupu betul-betul mana sain ini, dalam masa 20 minit 10 minit selesai dah. Temu pula orang ni dia selesai. Kadang-kadang orang-orang macam ini ni, dengan sebab waktu pagi dia susun betul, 30 pertemuan dia boleh settle. Kertas sebanyak ni dia boleh settle, arahan sebanyak ni boleh settle. Dia boleh tambah pula apa yang sepatutnya dia buat. Ini dia kenapa cara kerja waktu pagi itu adalah amat penting, barakah. Kita tengok mana-mana tokoh yang berjaya, macam mana dia guna waktu pagi dia. Dia cukup alert waktu pagi ni. Dia tidak biarkan waktu pagi itu begitu saja, tak. Dia akan buat betul-betul macam mana dia guna waktu pagi. Sebab tokoh-tokoh ni dianggap masa ni hebat. Benjamin Franklin berkata masa itu wang. Masa itu wang. Dia kata ambil masa yang cukup untuk kita fikir dan rancang setiap perkara mengikut keutamaan. Kena buat macam tu. Hak mana nak buat dulu. Dan bila tak jadi yang ni, terus datang satu. Ini pengurusan masa yang hebat. Kita tengok macam mana mereka kata, Dwight kata ambil masa yang cukup untuk fikir setiap apa yang kita rancang. Ada seorang tu bernama Peter F. Drucker. Dia kata dia digelar sebagai bapa pengurusan moden. Dia kata apa? Kita tak akan mampu menguruskan apa-apa sehingga kita mampu menguruskan masa. Kita sendiri masa biar tunggu luar, nanti luar. Ini letih. Dan ini sebenarnya bukanlah teori payah. Nabi sendiri pun ajar. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Kamu hiduplah di dunia ni seperti orang asing atau orang yang musafir. Apa makna orang asing dan orang musafir? Maknanya dia nak buat biar cepat, biar selesai sebab nak balik mula. Sebab nak balik kampung dia, nak balik negeri dia tak kata tak apalah dia anyut. Tak, dia ada sifat dan dia ada tekad nak settle dengan cepat. Sebab nak balik. Peniaga yang berjaya sudah meniaga terus balik. Dia tidak orang kata bazir masa begitu sahaja, tak. Ada seorang tu namanya Ellen Wharton. Dia bangun setiap pagi pukul 3 atau pukul 4. Kata dia ini amat berkesan. Masa yang paling baik membuat senarai perkara yang akan dilakukan.
nak tulis buku, nak jawab soalan, nak merancang. Masa tu otak baik. Pagi. Bila kita sebut pagi, jangan maknanya lepas subuh saja. Kadang-kadang belum subuh pun. Ada orang laba sebelum subuh tu hutun dah. Mari subuh tu senyum. Panggil Tok Imam, ajak makan. Roti telur daba, kata dia. Sebab untung dah malam tu. Wah, hati keadaan yang menunjukkan bahawa pentingnya kita guna waktu pagi kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya selalu ungkap, orang yang diberkati masanya, walaupun sikit, dia boleh buat benda banyak. Orang yang malang hidupnya, masa banyak, tak selesai. Kenapa? Dia tak susun, dia tak tulis. Saya ajar diri, tiap kali nak temu, orang panggil orang yang paling penting, orang besar, saya akan ambil satu kertas, saya akan tulis satu. 30, 10 saya akan tulis. Bila sudah tulis, apa saya buat? Saya akan sebut depan dia. Dengar dia cakap, okey, pertama gini tu, 2 gini, 3 gini, 4 gini. Oh, dia faham lah. Barang ada. Kalau tu kita nak memikir masa tu, lupa. Kita kata tak apa, saya ingat semua. Ingat apa kalau 30-nya? Ingat 4 pun mujur. Tak lain pun jadi huru hara gini. Kena macam tu. Dan nak pergi ke isteri kita, nak pergi ke Jayeng, Alamanda, Sogo, apa-apalah, hypermarket. Nak pergi nak pergi. Nak beli apa? Tengok dulu. Jawab dia 2 jam setengah. Tengok dulu. Okey, mari duduk betul. Tanda apa benda? Dia tanda. Okey, 1, 2, 3. Kita mungkin dengan sebab kita racak macam itu, waktu pagi kita pergi, selesai. Tengok, oh selesai dah. Tapi kalau tak, jawab dia, baru nak cari, baru mikir, baru ingat, ini tak terancang. Susah. Dia kena tengok lu dapur apa benda kosong. Jangan pakai pergi je. Tengok dulu gini-gini, tanda titik. Okey. Naraya ni ada 45 items. Tapi bila sampai sana tambah lagi 12, jadi 60 item ke berapa. Tak apa, tapi sekurang-kurangnya ada asas. Cepat. Kita selesai dengan cepat. Ini merancang. Masa satu hal, buat satu hal, merancang satu hal, mengurus satu hal pula. Hidup tenang. Kadang-kadang kita fikir, tuan-tuan, kenapa orang tu kaya kelacuk? Ya kita ni daripada pagi ke petang duk kerja ni, macam tu je. Kita akan tengok background dia. Salah satunya, time management dia baik, quality time-nya baik, keberhasilannya nampak. Tapi yang ni tak. Hello. Dia tak berjaya. Tapi yang ni kita tengok, ya Allah, hebat. Satu hari ada seorang Kelantan. Ni cerita 3-4 tahun dah, saya ingat saya. Orang Kelantan. Dia jemput hamba pergi ceramah kampung dia. Hamba kata okeylah, kita pergilah. Tak kenal pun. Tapa di airport tu. Sambut kereta jenis macam BMW X7 hok tinggi tu. Hok Allah, cantiknya kereta tu. Bayar saja 2,000 suti kat 3,000. Allah kata mahal. Comel. Masuk kereta dia raya hamba ni tu, belajar sekolah rendah ya. Hamba belajar sekolah rendah ya. Oh kata ini tu sekolah rendah je. Oh, sekolah rendah. Tapi dia orang yang percaya. Ceritanya
anak yatim, miskin yang sangat, boleh setakat kalau dah tak ada kerja. Kerja ikut orang. Sampailah umur 17-18 tahun, masa tu tahun 70-an kan. Pergi ke Singapura, kerja Singapura. Kerja Singapura berapa tahun? Dia kata di Singapura dia dapat satu ilmu kerja. Kerja dengan Cina. Kerjanya buat restoran. Tukang jual makan lah, makan. Rupa-rupanya kawan ni tutup saja kedai pukul 10 malam, tak boleh balik. Apa dia buat? Hak mana-mana kena basuh, kena basuh. Kena basuh dulu. Riuk basuh, pinggang basuh, kedai basuh, suci, basuh dulu. Kita tak banyak, esok kita mula. Esok tengok pun lemah mangat Allah banyaknya hari ni. Dia selesai. Dan dia ajak bak masa je. Pagi kena datang awal, kena susung dulu gini-gini. Kita nak nega pukul 8, takkanlah datang pukul 8 ataupun 8.30. Orang nega pukul 8 datang pukul 6 atau 5.30 atau kelewat pun pukul 6.30, pukul 7 nak siap. Tu cara nega. Pukul 8 tu siap. Tengok. Akhirnya buah pengalaman tu dia ambil. Dia buat balik kampung dengan ada sikit duit. Dia buka kedai kampung. Kedai ni orang tengok dah dia ada duit. Orang mau tawar kat dia. Orang kata, hang nak tu tak? Nak jual tanah? Ada tanah. Nak jual sungguh tanah. Tanah tu pula dekat sungai. Lagilah tak mau. Tolak orang ni tak say, orang ni tak say. Kata, orang suruh dia. Ni kata tak mau. Naknya kamu kena ambil lah. Gini-gini. Dalam sungai tu pula, takdir Tuhan banyak pasir. Akhirnya, dia terpaksa ambil pasir dia kau, letak atas, pasir dijual. Akhirnya dia boleh bina satu bandar. Satu bandar. Rumah dia besar, Allah bagi. Dan orang yang amat pemurah bagi duit semua. Orang miskin mari pada hari tertentu bagi, dia macam buat kad masuk orang ni banyak. Dia temu wakil rakyat, dia bukan minta dengan wakil rakyat, dia tanya wakil rakyat cukup tak? Ada berani tuan-tuan gitu. Tanya wakil rakyat cukup, boleh bayar ke wakil rakyat? Bukan bayarlah, beri untuk bantu rakyat. Allah bagi. Poin yang saya tengok dalam hidup dia ni, nombor satu, dia jaga masa. Pagi tu dia ambil betul-betul. Pagi dia ambil betul-betul. Kalau kita nak berjaya macam tu, pagi. Dia datang pagi sebab pagi ni tengah segar. Pagi ni idea banyak. Pagi ni kita mikir cara lain. Tuhan sengaja dengan hikmah yang kadang-kadang kita tak tahu. Kita tengok antara subuh dengan zuhur, jarak tu panjang. Tapi zuhur dengan asar tu pendek. Asar dengan maghrib pun pendek. Maghrib dengan isyak tu pendek. Kerana rupa-rupanya waktu tu waktu kerja. Dan Allah sengaja, satu-satunya ada satu solat ekstra tengah kerja, namanya solat duha. Mewakafkan sejuzuk masa, hang labalah, untunglah banyak mana. Pemberi untung, pemberi rezeki adalah Allah. Hang minta pula dengan Tuhan, dengan semayang Tuhan. Siapa semayang duha 4 rakaat, apa kata Nabi SAW? Aku akan cukupkan segala urusannya. Aku akan selesaikan kehidupannya.
dan dia tidak lagi menjadi masalah dalam hidup dia. Dia semayang sekadar tu, boleh 4 rakaat. Kalau semayang 2 rakaat pun tak apa, kalau 4 rakaat cukup baik. Dan disebut apa yang sembahyang duha 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan bukan sekadar daripada dunia tapi akhirat dia. 4 rakaat. Allah guna kalimah Nabi kata akfika, ini Allah sebut. Ini bab duha. Saya tak nak baca panjang lah sembahyang duha. Maknanya kita hidup. Tuan-tuan nak mana hidup? Hidup kerja banyak, senang. Hidup kerja sikit, senang. Ya, dia nak kerja sikit, senang. Kan kita kan jenis orang yang suka berehat. Maknanya gitu. Pagi kena jaga. Anak-anak kita kena motivasikan pagi bangun semayang cegah. Semayang bangun pagi cegah. Kita pantang tidur waktu pagi kecuali uzur sakit. Orang kampung dia bela ayam. Bela ayam. Ayam bukan ayam daging lah, ayam kampung. Tuan-tuan pernah tengok tau. Yang ni saya ingat kalau kita. Ayam kita ni biasanya bangun awal pada kita, kukuk. Sedangkan dia tak taklif, tapi dia boleh bangun awal pada kita, kukuk sama. Pagi-pagi, ya Allah, kita dah Allah, kukuk dah. Kalau kita dengar dia kukuk tu 4 kali dah sebelum tu dia kukuk. Tengok satu. Kedua, kalau kita tengok ayam ni, selepas dia kukuk pagi-pagi, jarang ayam ni kata dah aku kerja aku kukuk dah, aku nak berehat atas dahang duduk. Ayam tu kena sembelih tuan-tuan. Ayam tu tak sihat. Ayam tak boleh selepas tidur kukuk tidur balik, tak ada tuan-tuan. Dia terus keluar jalan gini, cari makan gini-gini. Itu dia aja. Tu binatang. Allah suruh kita fikir macam mana. Dalam bab rezeki apa kata Nabi? Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Hadis ni kami sebut dalam kitab Al-Kafi ni. Kalau kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah rezekikan kepada kamu sebagaimana Allah rezekikan kepada burung. Pagi kamu rasa temboloknya kepeh, tak ada apa. Tapi petang kamu tengok temboloknya, dia duduk atas dahang, hampir seleret. Kenyangnya. Kenapa Allah sebut tawakal macam burung? Sebab burung ni dia tidak ada pejabat. Dia tak ada sekolah, dia tak ada kedai, dia tak ada tempat kerja, dia tak ada kilang. Tapi dia keluar, la ila syai, cari rezeki, usaha, itu nak maknanya. Akhirnya dia berjaya. Kita berhati, kita tengok gini-gini. Orang yang bijak ni orang yang boleh tengok. Orang akan tengok peluang apa dia. Sekarang ni tuan-tuan, bentuk perniagaan beza daripada dulu. Cara perniagaan beza daripada dulu. Cara pekerjaan beza daripada dulu. Doktor dulu 60 tahun dulu, 50 tahun dulu, kalau dia hidup zaman kita, dia tak boleh jadi doktor. Sebenarnya sudah berubah, alatnya sudah berubah, MRI-nya, CT scan-nya sudah berubah. Orang kerja zaman dulu pegang pen nulis. Hebat. Sekarang anak-anak kita pakai semua komputer, laju. Lebih laju pada tulis tangan itu. Pandai alat. Dan tak mustahil satu masa nanti pakai cakap je. Saya akan ada tulisan selalu dah keluar. Ini pun ada dah sekarang ni, tapi tak berapa popular. Tak payah tulis dah, pakai ni. Tekan je, dia terus translate kepada tulisan. Oh, itu lagi hebat. Akan datang. Ini semua mengajar kita bahawa masa ni tuan-tuan mak penting. Nak berkat, ambil waktu pagi. Apa benda? Waktu pagi. Waktu pagi inilah yang penting. Waktu pagi. Jangan kita abaikan waktu pagi. Nabi sendiri mengajar kita supaya kita mengambil peluang pada waktu pagi. Yang hebatnya Nabi doa.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah bagi umatku pada waktu pagi. Sampai sekarang saya ingat masa saya belajar dulu di Syria, kita kadang-kadang pergi masjid lah, pergi masjid pagi. Tapi yang saya tak boleh lupanya, bila kita pergi masjid waktu pagi, kita keluar masjid tu, saya tengok seorang lelaki yang semayang. Sudah semayang tu, dia buka kunci basikal dia. Zaman dulu di Syria, dia pakai orang panggil baju kok, baju apa ni semua sekali ni, bawa basikal je katih. Kalau kita pelik bawa pakai baju kok comel bawa basikal ni, tak berapa sara kita sini. Mesti pakai kereta besar, pakai motor pun jarang pakai tai. Dia pakai aku. Tapi di sana betul, sebab dia antaranya kerana sejuk, dia pakai kok itulah, macam-macam. Saya tengok sudah semayang, keluar nak naik basikal, nak gatih basikal, nak pergi tempat kerja. Sebelum naik dia angkat tangan. Allah, comel. Waktu pagi dia ambil, on the way tempat kerja berhenti, semayang di masjid, betah, keluar masjid, sebelum gatih basikal balik, nak kayuh balik, berhenti nak start ni, angkat tangan doa. Allah kata, Allah barakah dia hidup. Walaupun kerjanya biasa, tapi kedudukan masaang yang diisi kesungguhan itu, inilah yang membawa kejayaan, tuan-tuan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Kebetulan saya ada satu lagi majlis kuliah duha yang tetap, jadi cukuplah kita syarah hadis tadi. Bersama kami ni banyaklah buku yang banyak menyelesaikan masa pelihara lah. Buku ni kena beli untuk kita susung waktu masa kita dengan sebaiknya. Salat duha macam saya sebut tadi, Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, ini ulama yang hebat. Dia mati saja, orang iring jenazah dia tak kurang 1 juta orang. Pengaruhnya cukup besar. Itu juga Rasulullah SAW. Yang ini pentinglah untuk kita kenal macam mana kehidupan Rasulullah, termasuk hadis 40 ni. Kalau boleh buat ngajar dan syarah di sini. Sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.